Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Al-Ami dan juga rakan sekalian. Baiklah, saya Abdul Malik bin Daud bernombor matrik 147363. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan soalan nombor 3. Baiklah, perkara yang akan dibincangkan pada hari ini, yang pertama iaitu sistem sasiah diri murid atau dikenali sebagai SSDM 2.0. Dan yang kedua ialah organisasi unit disiplin sekolah. Dan yang ketiga adalah prosedur dan panduan pelaksanaan undang-undang dan peraturan sekolah. Seterusnya, kita akan pergi yang pertama, iaitu apakah yang dikenali sebagai sistem sasiah diri murid atau SSDM 2.0. Okey, SSDM 2.0 ini merupakan modul yang berada di bawah modul pengurusan murid, dan sistem ini merupakan sistem yang berkait rapat dengan APDM atau dikenali sebagai aplikasi untuk simpanan maklumat-maklumat murid. Okey, sistem SSDM ini merupakan sistem yang telah ditambah baik daripada sistem SSDM yang terdahulu, yang mana sistem SSDM yang terdahulu adalah hanya merekodkan salah laku yang dilakukan oleh murid, dan setelah ditambah baik ia menambah sistem rekod amalan baik. Dengan itu, sistem SSDM ini ia mementingkan untuk mencatat amalan baik sebagai usaha untuk menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Seterusnya ialah tahap penggunaan SSDM 2.0. Terdapat 4 tahap penggunaan SSDM ini. Yang pertama iaitu sekolah. Yang kedua adalah PPD. PPD ialah merupakan Pejabat Pendidikan Daerah. Yang ketiga adalah JPM, merupakan Jabatan Pelajaran Daerah. Dan yang terakhir adalah BPHS, iaitu Bahagian Pengurusan Harian Sekolah. Untuk perbincangan kita pada hari ini, kita akan menumpukannya penggunaan SSDM pada peringkat sekolah. Tujuan SSDM 2.0 ini adalah untuk menambah baik sistem SSDM yang sedia ada. Perkara ini adalah untuk membantu pihak sekolah dalam proses penentuan hukuman supaya selaras dengan surat perkelilingan ikhtisas serta peraturan-peraturan sedia ada. Dan SSDM ini juga dapat membantu pihak sekolah dalam memantapkan pengurusan disiplin sekolah selaras dengan perkembangan dunia teknologi, maklumat dan komunikasi. Dan ia juga memastikan murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin dibantu sepenuhnya oleh guru bimbingan dan kaunseling. Seterusnya adalah menjalinkan rangkaian kerja yang jelas antara guru-guru, ketua guru disiplin, pengetua, guru bimbingan dan kaunseling, murid-murid dan juga penjaga. Penyediaan data sasiah murid yang meliputi amalan baik dan juga salah laku kepada PPD, JPN dan juga KPN. SSDM ini juga sebagai pangkalan data disiplin murid dengan penyediaan pelbagai bentuk laporan kepada pihak tertentu. Okey, baiklah. Bahagian ini akan menerangkan berkenaan proses kerja dalam sistem SSDM 2.0. Terdapat 2 proses kerja di dalam sistem ini, iaitu yang pertama perekodan kes salah laku dan yang kedua adalah perekodan amalan baik yang dilakukan oleh murid. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan berkenaan kes salah laku. Yang pertama, guru akan melaporkan kes salah laku ke dalam sistem SSDM, dan selepas itu ketua guru disiplin atau PKN atau PK Petan untuk menjalankan siasatan dan jika sah akan mencadangkan hukuman berdasarkan kes salah laku yang dilakukan oleh murid tersebut. Dan pengetua juga atau guru besar akan mengesahkan atau menukar hukuman untuk dikenakan kepada murid tersebut.
Ketua Guru Disiplin atau PKN atau PK Petang akan mengambil hukuman yang disahkan oleh pengetua tadi. Pembantu pejabat akan menguruskan fail dan juga penghapusan surat amarang. Dan yang terakhir adalah guru bimbingan dan kaunseling akan menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling terhadap murid berkenaan. Okey, baiklah. Yang kedua adalah perekodan amalan baik. Terdapat 3 peringkat, iaitu yang pertama melaporkan amalan baik ke dalam sistem SSDM, dan yang kedua sistem akan memproses mata untuk diberikan kepada murid tersebut, dan yang ketiga akan mengeluarkan status sasiah murid tersebut berada di tahap baik, sangat baik dan seterusnya. Seterusnya adalah ciri-ciri sistem SSDM 2.0. Yang pertama adalah merupakan pangkalan data disiplin murid, yang mana ia dijadikan pangkalan data tunggal untuk dijadikan rujukan kepada semua pihak. Okey, yang kedua adalah sistem pemantauan dan pengawalan, yang mana data yang terdapat di dalam sistem SSDM tersebut, guru boleh memantau tahap disiplin murid dari masa ke semasa untuk melihat perkembangannya. Okey, yang ketiga adalah mengutamakan amalan baik, yang mana sistem ini guru akan merekod amalan baik dengan memberikan sistem markah untuk kepada pelajar tersebut. Secara tidak langsung akan dapat mengawal masalah salah laku di sekolah. Okey, yang keempat adalah pengukuran sasiah, yang mana sistem amalan baik yang dilakukan oleh murid akan diberikan mata atau markah secara tidak langsung akan menunjukkan status sasiah pelajar tersebut berada pada tahap yang tertentu, seperti tahap terpuji, amat baik, baik, diberikan perhatian dan perlukan perhatian yang serius. Itu merupakan status sasiah. Okey, yang kelima adalah kawalan sistem, yang mana kawalan sistem ini bertujuan untuk mengawal tindakan hukuman yang akan dikenakan kepada murid agar selaras mengikut surat perkeliling ikhtisas, agar tidak terlalu berat diberikan kepada murid dan akan menimbulkan pelbagai masalah dan cemohan daripada masyarakat. Okey, baiklah. Yang keenam adalah kes kas, dan yang ketujuh adalah mesra pengguna, yang mana mesra pengguna ini dapat digunakan oleh semua pihak seperti guru-guru, pihak PPD, JPN dan KPM. Yang ke-8 adalah mudah untuk diakses, yang mana sistem SSDM ini mudah untuk diakses dengan menggunakan rangkaian atas talian sahaja. Dan yang ke-9 adalah semua pihak berkepentingan adalah terlibat di dalam sistem ini. Organisasi unit disiplin sekolah. Apakah yang dimaksudkan dengan organisasi? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, organisasi membawa maksud kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian, sebagai contoh orang yang dalam sesuatu pertubuhan. Yang kedua adalah menurut Zainal Arifin 1998, organisasi merupakan satu kumpulan manusia yang bekerjasama untuk mencapai matlamat umum. Baiklah, organisasi unit disiplin sekolah ini merupakan sistem organisasi di mana guru, pihak pentadbir dan warga sekolah yang lain seperti PIBG yang memainkan peranan masing-masing dalam mengawasi masalah disiplin murid yang berlaku di sekolah. Berikut merupakan jawatan kuasa unit disiplin sekolah. Yang pertama diketuai oleh pengerusi, iaitu pengetua ataupun guru besar. Dan yang kedua adalah naib pengerusi, iaitu penolong kanang hal ehwal murid. Dan yang ketiga iaitu setiausaha ketua guru disiplin dan penolong setiausaha guru disiplin. Dan AJK-nya ialah penyelaras tingkatan.
Dan yang kedua adalah unit bimbingan dan kaunseling. Dan yang ketiga adalah AJK disiplin. Dan yang keempat adalah guru penyelaras dan juga pengawas. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan peranan-peranan jawatan kuasa unit disiplin. Yang pertama iaitu peranan pengetua. Pengetua terbahagi kepada dua, iaitu tugasnya adalah tugas profesional dan juga tugas bukan profesional menurut Ibrahim Mahmad 2001. Pengetua berperanan untuk mengawal masalah disiplin atau pengawal disiplin, orang yang paling penting untuk mengatasi masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Menurut RIC 2000 menyatakan bahawa pengetua ialah pengawal disiplin dan pengetua ini akan menguruskan semua masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Baiklah, seterusnya adalah peranan penolong kanan hal ehwal murid, yang mana ia merupakan orang kedua selepas pengetua, dan PKH ini berperanan dalam menentukan penerapan amalan dan nilai murni di sekolah agar dapat dilaksanakan dengan sempurna, memastikan segala peraturan dan undang-undang di sekolah dilaksanakan, dan ia juga menentukan hukuman yang bersesuaian terhadap murid yang melanggar peraturan sekolah. Dan yang terakhir, tugasnya ialah menyelaraskan dan menyediakan rekod salah laku murid dengan lengkap. Seterusnya ialah peranan ketua guru disiplin, yang mana ketua guru disiplin ini bidang tugas adalah membantu pengetua untuk merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah. Dan ia juga akan memastikan semua guru menjadi guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. Dan yang ketiga adalah mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas. Baiklah, peranan guru disiplin ialah berperanan untuk membantu pengetua dalam mengawal perkara yang berlaku di sekolah. Dan yang kedua adalah memastikan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah akan dipatuhi oleh semua murid. Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan kepada murid yang terlibat kes salah laku di sekolah. Dan yang keempat adalah melaksanakan hukuman disiplin sekiranya guru tersebut mendapat keizinan untuk melaksanakan hukum daripada pengetua. Dan yang terakhir adalah merupakan orang tengah yang akan menyelesaikan masalah sekiranya melibatkan ibu bapa murid tersebut. Seterusnya ialah peranan AJK disiplin. Menurut Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 10/2001 mengatakan bahawa semua guru merupakan guru disiplin di sekolah. Dan AJK disiplin ini atau dikenali sebagai guru sentiasa mengambil maklum berkenaan dengan kehadiran murid di sekolah, terutamanya subjek mata pelajarannya. Dan AJK disiplin juga perlulah sentiasa memantau tingkah laku murid di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan yang terakhir, ia perlu menerima aduan salah laku murid dan sekiranya mendapati murid tersebut melakukan kesalahan, dan ia perlu mengambil tindakan sekiranya perlu. Baiklah, seterusnya ialah peranan penyelaras badan pengawas. Yang pertama adalah melancarkan program pengawas di sekolah. Dan yang kedua adalah menyediakan perancangan tahunan pengawas. Dan yang ketiga adalah menguruskan keuangan pengawas. Dan yang keempat, mengurus majlis pelantikan pengawas. Dan yang kelima adalah menyediakan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh pengawas di sekolah. Dan yang terakhir adalah menyediakan penyata kewangan pengawas. Prosedur dan panduan pelaksanaan undang-undang dan peraturan sekolah. Guru bukan sahaja berperanan sebagai tenaga pengajar, malah guru juga memainkan peranan penting untuk menjadi guru disiplin terhadap anak muridnya di dalam kelas atau di luar kelas.
Perkara ini juga disebut di dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1975 yang menyatakan bahawa tugas mendisiplinkan murid bukan sahaja terletak di bahu guru besar sahaja atau pengetua, bahkan ia menjadi tugas semua guru untuk melaksanakannya. Dalam konteks di negara Malaysia ini, undang-undang dan peraturan-peraturan disiplin yang digunakan di semua sekolah di Malaysia adalah berdasarkan kepada 3 rujukan utama, iaitu rujukan peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959, iaitu peraturan yang dibuat berdasarkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957. Yang kedua adalah buku-buku panduan pengurusan disiplin yang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu KPM. Dan yang terakhir adalah buku panduan Surat Perkeliling Ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM secara berkala. Terdapat 6 buku panduan. Yang pertama adalah buku panduan Disiplin Sekolah-Sekolah pada tahun 1981, dan buku yang kedua adalah buku panduan bagi ibu bapa mengenai disiplin murid-murid sekolah pada tahun 1982, dan buku panduan yang ketiga adalah buku panduan tata cara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru pada tahun 1988, dan buku panduan yang keempat iaitu buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah pada tahun 2005, dan buku panduan yang kelima iaitu buku panduan disiplin untuk pelajar-pelajar pada tahun 1988, dan buku panduan yang terakhir ialah buku panduan bagi mengatasi masalah ponteng di sekolah pada tahun 1994. Di sini saya memberikan contoh salah laku berat yang akan menyebabkan murid tersebut dikenakan hukuman rotan. Di sini terpapar kesalahan dan juga proses hukuman yang akan dijalankan sekira murid tersebut melakukan salah laku. Okey, kesalahan yang pertama adalah membawa pita video lucah atau kaset lucah mengikut Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 1981, dan kesalahan yang kedua adalah tindakan vandalism Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9 1973, dan kesalahan yang ketiga adalah berbahasa tidak sopan, kasar atau mencarut guru Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9 1975, dan kesalahan yang keempat iaitu mencemarkan bangunan dan kawasan sekolah Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9 1973. Baiklah, berdasarkan kesalahan tersebut akan dikenakan hukuman, dan proses hukuman ini mengikut prosedur yang tertentu. Yang pertama iaitu murid yang melakukan salah laku tersebut akan dirotan. Pengetua kuasa untuk melaksanakan hukuman rotan tersebut, yang mana kuasa diberikan sepenuhnya daripada KPM kepada pengetua. Dan yang ketiga perlu menggunakan rotan yang nipis, dan yang keempat adalah mesti dilakukan di dalam bilik tertutup agar tidak menimbulkan rasa malu kepada murid yang melakukan kesalahan. Dan yang kelima, bahagian yang dibenarkan adalah di bahagian tapak tangan dan juga pinggul bertutup sahaja. Pihak sekolah akan menyimpan rekod sulit tentang semua hukuman rotan yang dikenakan. Baiklah, ini merupakan contoh salah laku ringan dari segi kesalahan dan juga proses hukuman. Okey, baiklah. Kesalahan salah laku ringan iaitu merupakan tingkah laku tabiat. Terdapat 3 tingkah laku tabiat, iaitu tidak berpakaian kemas Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1967, dan mewarnakan rambut Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 1972, dan
memakai barang kemas atau membawa barang yang tidak sesuai di sekolah. Perkeliling Ihtisas bilangan 4 1976. Mengikut proses hukuman bagi yang tidak berpakaian kemas, yang pertama akan diberikan teguran, dan sekiranya dilakukan berturutan akan diberikan amaran. Dan jika berulang, guru akan minta ibu bapa dan penjaga atau penjaga untuk hadir tanda tangan surat jaminan. Untuk kesalahan mewarnakan rambut, yang pertama akan diberikan amaran, dan yang kedua dipaksa untuk memotong rambut di sekolah, dan yang ketiga sekiranya tidak menerima teguran dan tidak memotong rambut akan dihukum rotan. Dan kesalahan yang ketiga adalah memakai barang kemas. Yang pertama, guru akan merampas dan kembalikannya barang kemas tersebut pada akhir tahun persekolahan. Ibu bapa akan dipanggil ke sekolah, dan sekiranya dilakukan secara berturutan akan diberikan amaran. Dan kes salah laku ringan ini boleh menjadi kes salah laku berat sekiranya dilakukan secara berulang-ulang kali. Kesimpulannya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa sistem SSDN 2.0 ini setelah ditambah baik dapat membantu murid-murid untuk terus melakukan perbuatan atau perkara baik dalam perkembangan nilai-nilai murni yang baik di dalam diri mereka. Selain itu, organisasi disiplin pula dapat membantu sekolah dalam menguruskan hal-hal disiplin dengan teratur dan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah prosedur dan panduan undang-undang ini dapat membantu guru untuk menjadi buku panduan dalam menentukan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan agar hukuman yang diberikan tidak berlebihan kepada murid tersebut. Sekian, terima kasih.